yang boleh terlibat dengan dadah ni, aloh. Ya Allah. Itu urusan saya, apa urusan kamu? Sekarang kamu beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hazim bin Sahimi, Rukun Talib 052140. InsyaAllah untuk video kali ini tentang subjek hadis maulidi. Tajuk kami untuk video ini ialah keruntuhan akhlak. Jadi saya akan menerangkan, memperincikan tentang apa itu keruntuhan akhlak. Manusia semakin hari semakin rakus mengejar arus pemodenan dan juga kemajuan duniawi. Dalam masa itu, mereka hampir terlupa bahawa pembangunan rohaniah haruslah seiring dengan kemajuan duniawi. Maka tidak heranlah ramai umat Islam kini yang hanyut dalam arus pemodenan dan juga kebanyakan masalah sosial ini diterajui oleh sebilangan besar umat Islam yang hanya mementingkan tentang arus pemodenan. Dalam satu hadis, saya akan petik riwayat Ahmad yang mana innama bu'itu liutammima salihal akhlak. Yang mana Nabi bersabda yang bermaksud, sungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis ini telah dinilai sahih oleh Syekh Syuaib. Maka di sini jelas bahawa Rasulullah telah membawa akhlak ini, telah mengajarkan kita, telah memberi contoh kepada kita, contoh teladan tentang akhlak daripada zaman baginda lagi. Tetapi pada zaman sekarang akhlak semakin berkurang. Akhlak semakin berkurang, begitu juga dengan adab. Maka di sini keruntuhan akhlak bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda, malah ia turut terpalit kepada golongan desa dan juga orang tua yang mana daripada kecil lagi mereka tidak belajar dan tidak memahami tentang apa itu akhlak. Jika ditanya apakah itu keruntuhan akhlak, maka keruntuhan akhlak itu bermaksud dijelaskan bahawa keruntuhan akhlak itu ialah merupakan satu perkara negatif, tidak kira dari apapun aspek, sama ada perilaku, perbuatan maupun apa jua yang tidak senang dipandang dan dicontohi oleh masyarakat. Perkara ini tidak dapat dikategorikan walaupun sebahagian besar keruntuhan akhlak ini terjadi dalam kalangan remaja, malah nampak jelas dalam percakapan mereka. Saya akan petik satu lagi hadis yang bermaksud, saya baca maksud saja, bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, suka melaknat dan orang yang keji, melaknat dan yang keji. Sama ada perkataan itu perbuatan dan yang kotor mulutnya, sekalipun perkataan itu benar. Jadi hadis ini riwayat Tirmizi dan hadis Hasan Gharib, dan Al-Albani mengangkatnya sahih. Hadis ini jelas memberitahu kita bahawa percakapan sangatlah perlu dijaga kerana ia mencerminkan kita seorang Muslim dan seorang yang menjaga akhlak. Maka khulasah daripada saya bahawa sangatlah penting untuk kita mengikuti akhlak para Rasul dan para ulama yang telah mengajar, memberi tunjuk ajar kepada kita tentang akhlak, yang mana sangatlah penting kerana akhlak dan adab itu mendahului ilmu.
Wallahu a'lam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana keruntuhan akhlak boleh berlaku? Disebabkan kami ni yang masih remaja, kami tahu apa yang membawa kepada kerosakan dan keruntuhan akhlak ni. Okey, antara faktor-faktor yang membawa kepada keruntuhan akhlak ni, kita boleh tengok antaranya pengaruh media massa dan keinginan ingin mencuba sesuatu perkara yang baru. Paling utama dia pengaruh rakan sebaya ataupun sikap ahli keluarga itu sendiri. Okey, apa tu pengaruh media massa? Macam mana Okey, kita boleh tengok, kita boleh lihat sekarang dengan teknologi dan internet yang terlalu canggih, telah banyak membawa kepada kelalaian dan lebih-lebih lagi kepada aspek nilai mulia atau nilai murni terhadap akhlak ni sendiri. Apa kaitan teknologi atau media massa dengan akhlak? Sebenarnya dengan semua ni, dengan teknologi sebeginilah mengakibatkan lebih banyak insan-insan yang hanya meneroka sesuatu yang baru dengan mudah, hanya dengan ujung jari. Malah terlalu banyak video atau perkongsian dalam media massa ni yang tidak bertapis dan terbuka kepada semua orang. Jika sesuatu yang buruk dilihat lebih-lebih lagi ketika kecil atau lebih-lebih lagi budak kecil yang tengok, ini akan membawa kepada pengaruh kepada pemikiran. Selain itu, terdapat juga web-web atau link yang membawa unsur-unsur keganasan. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lucah yang membawa kepada semua orang untuk melihat. Maka di sini amat tidak baiklah jika seorang insan melihat atau menjadikan video-video itu untuk melepaskan kepuasan nafsu, sehingga boleh menyebabkan rosaknya iman, rosaknya akhlak dan hati, dan akan yang kita tahu bila kita tengok video-video macam tu, hati akan menjadi hitam kerana melihat perkara yang haram di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara sebegitu. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada penerangan seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Imran Haikal bin Al-Bahari, nombor menteri 052132. Okay, insyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan apa yang telah diperkatakan oleh saudara Khalil, iaitu punca atau faktor berlakunya keruntuhan akhlak pada zaman ini. Okey, seperti yang kalian sudah dengar daripada saudara Khalil, secara umumnya beliau memberitahu apa itu faktor dan punca berlakunya keruntuhan akhlak. Okey, poin yang kedua saya akan menerangkan lebih lanjut. Sebelum itu saya akan memberikan satu hadis, iaitu masalul jalisus salih wal jalisus saw kama masalis sahibil miski wa kabiratul hadad la ya'lamuka min sahibil miski imma tashtari aw tajidu riyahu wa kabiru al hadad yukhriku badanaka aw tajidu minhu rihan habisata. Maksudnya, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang buruk perangainya. Contohnya penjual minyak dan tukang kimpal besi. Pasti engkau dapat bauan wangi ini dari penjual minyak, sama ada engkau membeli ataupun tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa bahang atau kainmu, atau akan kamu mendapatkan bau yang tidak enak. Okey, maksudnya kat sini hadis ini menerangkan, kalau contoh ni, kalau kita membeli minyak, kalau kita berdekat kawan dengan penjual minyak wangi ini, kita beli ataupun tidak, kita akan bau wangi. Okey, contoh yang kedua ni dengan tukang kipal besi. Kalau kita beli ke kita tak beli, kita tak bau busuk. Okey, macam itulah punca atau berlakunya keruntuhan akhlak ini, yang mana kalau ada seorang kawan baik ini, contoh seorang kawan baik, saya kawan dengan dia. Okey, walaupun saya tak rapat, tak apa, saya tetap dapat aura kebaikan itu. Kalau saya dengan orang jahat pula yang tidak baik akhlaknya, walaupun saya tidak saya tidak rapat dengannya, saya tetap akan dapat negative vibes-nya juga. Okey. Jadi apabila
apabila terpengaruh ni, remaja ni lah mempunyai satu sifat yang memberontak dan rasa ingin tahu dan keinginan mencuba, terutamanya apa yang dilihat dan dilakukan oleh kawannya sendiri. Okey, macam itulah saya cakap. Contohnya, kalau kawan kita ni baik, kita akan ikut jalan yang baik. Okay, kalau kita yang jahat ni, kadang-kadang kita rasa ingin mencuba, kita rasa ingin tahu apa yang dia buat tu baik atau tidak, jadi kita akan ikut. Okay, jadi pentinglah ahli keluarga ni, ahli keluarga yang terdekat ataupun sahabat-sahabat untuk membimbing sesama sendiri supaya kita tidak terpengaruh ataupun kita tidak tahu, kita tidak ingin mencuba perkara yang baru, yang mana perkara itu akan membuatkan diri kita lalai daripada kebaikan. Okay, satu quote yang saya pegang iaitu manners cost nothing but means everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Akib bin Abdul Khan. Raqmu metrik 054 Bab akhlak ini juga telah diberitahui oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi boleh nampak di sini bahawa akhlak sangatlah penting untuk kita jaga. Dalil yang disebut atau dijelaskan dalam Al-Quran ialah surah Al-Luqman ayat 18. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat 18, Allah melarang kita memalingkan muka atau buat muka seperti mencemik muka kepada manusia, kerana tindakan itu adalah tanda-tanda sombong. Apatah lagi jika kita bercakap dengan nada sombong. Kita juga dilarang berjalan dengan cara yang berlagak atau angkuh. Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka menyatakan ini adalah termasuk budi pekerti, sopan santun dan akhlak yang tinggi. Ketika bercakap secara berhadapan dengan seseorang, kita hendaklah menghadapkan muka kepadanya dan mendengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Aiman bin Tarmizi, nombor metrik 052205. Saya akan membacakan surah Al-Luqman ayat 19 yang menceritakan tentang akhlak atau sikap yang perlu dijaga. Dalilnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang bermaksud, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-seburuk suara ialah suara keldai. Dalam ayat ini Allah mengajar kita cara berjalan. Kalimah waqsid yang berasal dari qaf, sa dan dal yang bermaksud sederhana. Maka berjalanlah dengan sederhana, iaitu tidak terlalu lembik ataupun dengan cara berlagak, yakni menabik dada. Maknanya berjalan tu tak perlahan dan tak laju. Jalan tu tak macam orang belagak, menabik dada. Ia juga berkaitan dengan soal kelajuan. Al-Quran juga menerangkan cara berjalan yang mempunyai matlamat, iaitu tidak teragak-agak serta terus menuju ke tempat tujuan dengan mudah dan lancar. Ayat ni juga menyuruh kita menjaga percakapan supaya tidak menyinggung hati orang lain. Kita tidak salah jika kita bercakap dengan suara yang lembut ataupun kuat jika situasi memerlukannya. Tetapi kita dilarang bercakap buruk. Ada time kita perlu cakap kuat, ada time kita perlu cakap perlahan. Suara yang buruk, yakni tajam, keras dan kasar, digambarkan seperti suara kedai. Cakap kasar ni, cakap buruk, Allah samakan dengan suara kedai. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan kesimpulan tentang keruntuhannya akhlak, sama-sama kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Atta, dari Ibnu Umar
bahawa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu mu'minina afdalu?" Qala ahsanuhum khuluqan. Dari sini dapat kita tahu bahawa, wahai Rasulullah, manakah orang yang paling diutamakan, paling utama? Dan Rasulullah menjawab, orang yang baik akhlaknya di antara mereka. Di sini dapat kita lihat bahawa pentingnya sesebuah akhlak di dalam diri seseorang umat manusia. Akhlak merupakan warisan maknawi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ia sangat berperanan terhadap seseorang dalam melahirkan seorang insan yang cemerlang sama ada di dunia dan di akhirat. Seseorang akan berubah ke arah kebaikan jika ia menghayati nilai moral dalam kehidupan, kerana akhlak mulia dapat memberikan kesan yang penting serta positif terhadap kehidupan manusia. Kehidupan ini akan bertambah tenang, mempunyai kerukunan dan ketenteraman, malah mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kita hendaklah mengutamakan akhlak mulia dalam segala perbuatan di dunia ini. #akhlak dijaga, ummah terbina. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.